Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Datuk Mursi Persidangan selaku Timbalan Presiden Pemenang, yang bahagia naib-naib Presiden Pemenang dan barisan ahli jawatan kuasa pemenang, yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diiringi dengan salam sejahtera, marilah kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini menyampaikan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kurnia hidayah dan inayahnya terdapat Persatuan Melayu Pulau Pinang, persatuan yang kita kasihi, mengadakan mesyuarat agungnya bagi tahun yang ke-86 sebagai suatu usaha kita meneruskan perjuangan dan wadah bangsa Melayu yang kita cinta. Saya juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga baginda, para sahabat baginda dan para tabi'in dan syuhada. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata dalam mesyuarat agung kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah, khususnya kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah menimpa tragedi Baitul di Mekah, di Masjidil Haram, yang mana ianya telah mengorbankan, ikut berita pagi ini, 140 orang, termasuk 8 orang rakyat Malaysia. Dan juga kita memohon rahmat kepada Allah, ada di antara ahli jawatan kuasa kita, ahli kita yang telah pun meninggal dunia, semoga mereka dihimpunkan bersama-sama para syuhada dan sholihin. Dan seterusnya, ada di antara ahli kita yang uzur, kita memohon semoga Allah memberi rahmat kepada mereka dan mereka sihat dengan sewaktu segera yang boleh, insyaAllah. Al-Fatihah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang yang telah diasaskan oleh bapa-bapa kita selama lebih daripada 87 tahun yang lalu. Persatuan yang kita anggotai adalah sebuah persatuan yang terus-menerus menjadi wadah perjuangan orang-orang Melayu dan harapan kepada masyarakat Melayu serta generasi Melayu yang akan datang. Kita yang menganggotai pemenang sebagai pewaris kepada pemimpin pemenang yang lalu akan terus menjadi wadah kepada pembangunan masyarakat Melayu untuk diwarisi dan dihayati bukan saja
generasi yang akan datang yang mana kini telah dapat berusaha merancang dan bermufakat bagi meneruskan aktiviti kemasyarakatan orang-orang Melayu di negeri ini dalam semua bidang, tidak termasuk politik, supaya generasi kita masa kini dan akan datang terus akan menghayati perjuangan pemenang. Saya dengan ikhlas dan sesungguhnya meminta supaya seluruh ahli pemenang akan sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu kepada segala rancangan usaha dan kegiatan-kegiatan pemenang yang khasnya bertujuan untuk menjayakannya. Saya telah pernah disoal dan ditanya apakah matlamat pemenang. Jawapan yang saya beri mudah sekali, yaitu matlamat pemenang ialah mengutamakan apa juga kepentingan orang-orang Melayu Pulau Pinang. Justru matlamat pemenang ialah bagi mengutamakan agenda Melayu. Sebagai sebuah kesatuan yang tertua di negeri Pulau Pinang, pemenang tidak ragu dan tidak silu untuk mengemukakan pandangan, cadangan, serta teguran untuk memertabatkan agenda orang-orang Melayu. Dalam bab 3 perlembagaan pemenang mengenai dengan asas dan tujuan pemenang. 1. Menyatupadukan orang-orang Melayu di negeri Pulau Pinang. 2. Mendapatkan persefahaman serta membantu sesama ahli, khasnya seluruh orang-orang Melayu amnya, dalam hal ehwal kehidupan masyarakat, agama, adat istiadat, bahasa, pelajaran, ekonomi, kebudayaan, kesenian, dan juga tidak ketinggalan sopan. Mengadakan bimbingan kepada orang-orang Melayu ke arah perubahan berfikir untuk kemajuan dalam segala lapangan mengikut peredaran masa. Mengekalkan tradisi bangsa Melayu yang mutlak dan mengikiskan tradisi pembaziran yang merugikan bangsa Melayu. 5. Berbaik-baik dengan semua kaum di negeri Pulau Pinang, khasnya dan seluruh negara amnya. Menjadi wakil orang-orang Melayu di negeri Pulau Pinang. Dan yang ketujuh, mengadakan perhubungan dengan persatuan-persatuan Melayu di negeri-negeri lain yang mempunyai dasar dan tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa Melayu. Hadirin dan hadirat sekalian, kita telah capai kemerdekaan 57 tahun. Perjuangan yang diperjuangkan oleh badan-badan Melayu khususnya di Pulau Pinang ini bagi memenuhi hasrat dan tujuan orang-orang Melayu adalah banyak badan-badan yang ditubuh. Malangnya nasib orang-orang Melayu masih lagi berada di tahap yang tidak memuaskan. Mengenai dengan perkara ini, saya ingin memaklumkan kepada hadirin dan hadirat sekalian, khasnya kepada ahli-ahli Persatuan Melayu Pulau Pinang, bahawa banyak badan-badan dan yayasan-yayasan yang ditubuhkan untuk memberi kemudahan bagi membangunkan masyarakat Melayu Pulau Pinang telah ditubuhkan dan telah diberi peruntukan serta lain-lain kemudahan seperti tanah dan sebagainya semenjak tahun 60-an lagi. Saya sebut tahun 60-an itu kerana kekalahan perikatan pada tahun 69
itu telah bermulanya babak yang kita telah meminta kerajaan pusat mengadakan berbagai-bagai badan bagi menolong orang-orang Melayu. Ini saya menyelesaikan badan-badan yayasan-yayasan tersebut seperti berikut. MARA, UDA, PERDA, Yayasan Bumi Putra Pulau Pinang, Jawatan Kuasa Pemandu khas ditubuhkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Unit Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, Koperasi Perumahan Orang-orang Melayu Pulau Pinang yang diasaskan oleh pemenang, Koperasi Tunas Muda Sungai Arab, Koperasi Sungai Glogor Pulau Pinang, Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang yang tidak juga ketinggalan mendapat tanah daripada kerajaan, Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Pusat Urus Zakat Baitul-Mal, dan tidak ketinggalan syarikat PMPP Pemenang Berhad. Kalaulah badan-badan amanah ini yang diasaskan oleh pertubuhan-pertubuhan dan juga kerajaan-kerajaan benar-benar memberi pertolongan kepada orang-orang Melayu, orang-orang Melayu di Pulau Pinang tidak miskin. Banyak daripada peruntukan yang diberi tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang telah diamanahkan perkara. Ambil contoh tu, UDA ditubuh untuk pembangunan Melayu Bandar. Baru-baru ini kita telah dimaklumkan projek Tanjung Tokong. UDA telah menyerahkan perkara ini dan diadakan usaha sama dengan sebuah syarikat yang bukan Melayu dan mengikut perancangan yang akan dibangunkan semula tanah Tanjung Tokong. Kalau ikut sejarahnya ialah 100% untuk orang Melayu. Mengikut rancangan yang akan dibangunkan oleh syarikat swasta ini yang telah pun ada kerjasama dengan UDA, 40% tanah tersebut akan dimiliki oleh bukan Melayu. Yayasan Bumi Putra dalam laporan ini ada hak orang-orang Melayu Pulau Pinang telah dijadikan milik individu, ratus ekar tanah. Justru itu pemenang mencadang dengan kerjasama Ikatan Kelab-kelab Melayu Pulau Pinang yang mengandungi badan-badan pertubuhan-pertubuhan orang-orang Melayu untuk mengadakan suatu seminar, convention ataupun perhimpunan supaya dapat kita sinaraikan semenjak badan-badan yang ditubuhkan ini yang telah memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka, apakah manfaat yang diperolehi oleh orang-orang Melayu. Kegagalan hendaklah didedahkan supaya ianya tidak menjadi contoh dan teladan pada masyarakat.
kalaulah badan-badan seperti mana yang tersebut di atas dikendali dan diuruskan dengan penuh tanggungjawab, amanah dan kejujuran, maka kita yakin dan percaya bahawa taraf orang-orang Melayu Pulau Pinang akan lebih baik dan tidak terancam seperti mana yang sedang dihadapi oleh mereka. Seperti mana pepatah Melayu berkata, telur di ujung tanduk. Kita tak mau orang-orang Melayu Pulau Pinang jadi pengemis di negerinya sendiri. Dan sebab itu dalam masalah ini kita mencadangkan supaya menerusi Ikatan Kelab-Kelab Melayu Pulau Pinang yang dianggotai oleh berpuluh-puluh badan pertubuhan orang Melayu mengadakan suatu convention, dan mungkin kita akan dedahkan badan-badan yang telah ditubuhkan oleh kerajaan ini. Kita minta kalau boleh dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia untuk mengkaji badan-badan ini dan membuat laporan apakah faedah-faedah yang diperolehi untuk kepentingan Melayu Pulau. Hadirin dan hadirat sekalian, saya telah pun menyediakan, walaupun biasanya saya berpantun, saya akan berpantun juga, tapi pada mesyuarat ini memandang kepada keadaan yang kita hadapi sekarang ini, saya telah pun merangkakan suatu puisi yang bertajuk Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 72, amanah. Saya akan bacakan. Amanah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu tanggungjawab. Amanah tidak sanggup dan enggan dipikul oleh gunung ganang, bukit bukau, karena tidak mempunyai persediaan dan berkemampuan. Amanah dikemukakan kepada manusia dengan persediaan yang ada, dan manusia sanggup menerima dan memikulnya sebagai satu habuan. Ingatlah, sedarlah bahawa sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman dan suka membuat perkara-perkara yang tidak wajar dikerjakan. Bahawa amanah menolak fitnah, memfitnah sebagai satu amalan. Bahawa amanah menentang rasuah dan terorisme sebagai habuan. Bahawa amanah haram melakukan sumpah palsu sebagai alasan. Bahawa amanah menolak sama sekali berbohong dan berdusta sebagai panduan. Bahawa amanah menolak kemungkaran berjanji semata-mata untuk menegakkan kebenaran. Bahawa amanah tidak mengkhianati tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Bahawa amanah
tidak memutuskan harapan dan mengecewakan yang dipimpin. Sedarlah bahawa amanah menampilkan keikhlasan dan kejujuran, bahawa amanah memperlakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan bahawa amanah menjunjung keadilan dan mempertahan kebenaran. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi mengakhiri ucapan saya ini, saya juga telah menyediakan beberapa rangkap pantun yang saya akan baca sebagai satu renungan dan juga iktibar kepada kita semua. Menanti sesuatu yang tidak penghujung, rintik gerimis panas menyusul, harapan dan hajat tak kunjung-kunjung, bak sakitnya badan seperti dipukul. Tanam cempedak di luar kota, tumbuh rendang condong ke desa. Menguji pemimpin bukan dengan harta, jujur beramanah, berbudi bahasa. Jika ketokohan pemimpin hendak diabadi, jujur dan ikhlas sifat menjadi. Biar basah jika nak bermandi, bukan seperti air di daun keladi. Kilat bersabung sepanjang hari, di selat barat tungkang berlabuh. Harapan pemenang teguh berdiri, harapan rakyat tumpang berteduh. Kiambang bertaut akad melata, sedang selasih mencari tumpang. Apa yang dikata adalah di kota, janji dan amanah wajib dipegang. Rindang sungguh pohon rambutan di tepi paya di tengah hutan. Jujur dan amanah bukan sekadar sebutan, ianya hendaklah diterjemah dengan perbuatan. Ajaran guru hendak dipatuhi sebagai amanah untuk kejayaan. Hasad dan dengki mestilah dijauhi. Aman, damai, sejahtera, kemakmuran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.